Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat bertemu kembali. Saya Puan Nusyariza binti Jampuri merupakan pakar bidang khusus dalam dietetik onkologi. Okey, untuk kali ini punya konten, saya rasa saya ingin mengupas sedikit berkenaan dengan pengambilan food supplement di kalangan pesakit kanser. Food supplement ni sebenarnya terlalu banyak yang berada di pasaran. Contoh produk yang berasaskan daun belalai gajah, durian Belanda, produk-produk susu, kolostrum, macam-macam lagi lah. Okay? Saya tak nak sebut nama dan brand, tapi food supplement ni biasanya adalah produk-produk yang pengeluar produk tersebut akan membuat claim yang mengatakan produk mereka ni bagus untuk serta-serta penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung ke, ataupun juga kanser. Saya sebenarnya tak adalah menghalang untuk semua pesakit kanser nak mencuba produk-produk tersebut, tetapi sebenarnya saya jadi risau apabila penggunaan produk-produk ni di kalangan pesakit kanser menyebabkan pesakit kanser tidak meneruskan rawatan ataupun mula menganggap yang produk itu adalah satu produk yang ajaib yang mampu untuk menyembuhkan sakit kanser mereka dan seterusnya menyebabkan mereka mengabaikan pengambilan diet mereka seharian. Yang mana ini yang sebenarnya berlaku kepada pesakit-pesakit kanser yang pernah saya temui dan juga yang ditemui oleh rakan-rakan saya yang lain. Dan saya rasa kebanyakan pesakit kanser pun tahu biasanya apabila anda memulakan rawatan anti-kanser tersebut, biasanya doktor akan menasihatkan untuk anda memberhentikan segala produk-produk suplemen ni, terutama food supplement, kerana kita takut dia akan berinteraksi dengan treatment yang dijalankan dan boleh mendatangkan kesan sampingan yang teruk kepada pesakit. Dan ingin saya menambah di sini, biasanya penggunaan produk-produk suplemen ni ataupun food supplement ni akan lebih terkenal di kalangan pesakit kanser sebab saya faham bila seseorang itu didiagnose dengan kanser, mereka akan cuba untuk mencari satu alternatif, cara alternatif untuk mendapatkan produk yang boleh menyembuhkan penyakit mereka dengan lebih cepat tanpa mengetahui akibat daripada tindakan mereka ini. Sebab biasanya produk-produk suplemen ni yang biasa dikatakan boleh menyembuhkan berbagai-bagai jenis penyakit ni, actually dia tak ada buat sebarang kajian klinikal yang mengatakan actually produk tu memang betul-betul berkesan dapat melakukan seperti yang didakwa. First yang perlu anda tahu memang betul bila kita tanya betul berkesan ke tidak apa semua, biasanya pengedar produk-produk ni akan kata produk saya ni memang dah dapat kelulusan KKM. Okey, memang menggunakan orang kata KKM. Perkataan KKM ni sebagai nak saya rasa sebenarnya melariskan produk tu lah untuk membenarkan apa yang didakwa tu lah. Tapi anda kena ingat kelulusan KKM ni sebenarnya adalah kelulusan yang diberi di atas penghasilan produk tersebut, yang mana maybe bila diuji cuba apa semua, apa kandungan yang telah diletakkan dalam produk yang dihasilkan itu adalah tepat seperti yang diisytiharkan, selamat untuk digunakan. Tapi bila dia mendakwa bahawa produk tersebut boleh contohnya mengurangkan kencing manis ataupun merencatkan sel kanser, benda tu tak boleh sebenarnya. Itu menjadi satu kesalahan. Okey, satu kesalahan di mana dia boleh mengakibatkan misleading information dan menyebabkan orang kata maybe pesakit-pesakit yang berkaitan akan bergantung kepada produk tersebut. Sebab untuk sesuatu dakwaan itu boleh diklaim oleh sesebuah pengusaha produk, sebenarnya actually diorang kena buat satu kajian klinikal. Dan kajian klinikal ni dia tak boleh buat sekadar uji cuba pada binatang ataupun tikus makmal. Dia tak boleh. Okay? Dia kena cuba dalam populasi yang sebenar.
Contoh, kalau dia kata produk ni bagus untuk pesakit kanser, boleh kecut kanser, sepatutnya dia kena buat dekat populasi pesakit kanser. Tetapi yang saya tahu sebenarnya ujian-ujian klinikal seperti ini jarang dibenarkan disebabkan oleh hak kemanusiaan. Yang mana populasi pesakit kanser ni merupakan satu populasi yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Jadi sebarang uji cuba atau ujian klinikal yang nak dilakukan ke atas populasi-populasi seperti pesakit kanser ini perlu melalui beberapa prosedur yang amat ketat. Even nak cuba uji cuba produk macam ubat pun susah tau nak dapat satu kelulusan yang membenarkan kajian tu dijalankan. Kalau dibenarkan dengan protokol yang sangat ketat dan perlu dipatuhi, dan sebarang side effect ataupun kesan sampingan yang hasil daripada kajian tersebut mesti dilaporkan kepada pihak yang berkaitan. Jadi kalau yang setiap produk suplemen yang didakwa boleh menyembuhkan segala jenis penyakit ni, dia kata ada testimoni ke apa ke, actually benda tu tak boleh guna pakai pun. Macam mana saya kata tak boleh guna pakai? Sebab testimoni ni sebenarnya adalah selemah-lemah bukti dalam chain of evidence tu sendiri. Jadi, dan setiap manusia ni dia tak sama tau metabolisme dia tak sama keadaan tubuh badan dia. Even macam orang yang ada kencing manis, katalah orang A ada kencing manis, orang B ada kencing manis, dalam masa yang sama dia ada kanser yang sama, lepas tu menggunakan produk yang sama, tak semestinya kesan yang sama akan didapati untuk kedua-dua individu tersebut. Berbeza. Dan satu lagi saya nak tanya, kalau yang guna produk ni biasanya bila dia kata dia makan ni okey, dia stop tak rawatan yang didapatkan untuk kanser dia tu? Dia stop tak rawatan yang terima? Contoh, bagus untuk kencing manis, boleh turunkan kencing manis. Dia stop tak ubat yang dia makan? So macam mana kalau dia tak stop ubat, dia tak stop rawatan, tapi dia still makan makanan benda produk suplemen ni, macam mana dia boleh kata kalau dia punya condition penyakit tu improve, macam mana dia boleh kata produk tu sebenarnya yang menyebabkan condition improve? Bukan ubat yang dimakan, bukan rawatan yang diberi oleh doktor, bukan rawatan yang diberi oleh health professional yang lain. Yang tu kena fikir. Alright? Kalau betul lah suplemen produk ni memang bagus untuk cure segala penyakit, pernah tak anda terfikir why KKM tak ambil terus produk ni untuk digunakan dalam rawatan pesakit yang datang ke hospital ataupun ke institusi kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia? Sebab kalau kita nak guna, memang dia perlukan satu proses yang panjang untuk buktikan memang betul-betul benda tu berkesan. Dan satu lagi, bila you makan produk, how much yang you perlu ambil? Berapa banyak? 1 cawan, 2 cawan, 1 sudu, 2 sudu, 3 sudu, 4 sudu, 5 sudu? Adakah untuk semua orang sama dos dia? Adakah untuk orang yang lebih muda kena kurang, orang yang lebih tua kena lebih tinggi? Yang mana benda ni actually kalau you tanya dekat you punya produk yang jual produk ni, dia hanya boleh bagi secara general. Dia tak boleh bagi secara spesifik yang definitely bila you ambil banyak ni sebenarnya dia akan berkesan. Ends up, you all akan berhabis duit je sebenarnya. Yang mana benda tu tak perlu jika anda makan tenaga dan protein tu dapat dengan cukup. Dan kalau perlukan suplemen pun, suplemen yang boleh replace, yang boleh beri nutrien yang seimbang. Macam produk-produk susu seperti Ensure, Glucerna ke, Nutrioptimum ke, Porsure ke, Calco ke, yang mana susu-susu ni biasanya dipreskripsikan oleh pegawai dietetik mengikut keperluan semasa anda untuk top up balik energi yang you tak boleh nak makan, yang you tak boleh nak consume dengan cukup, untuk top up balik protein yang you ambil untuk seharian maybe tak cukup, top up dengan susu-susu ini, yang mana dia lebih berkhasiat berbanding suplemen yang didakwa boleh. Macam-macam tu lah. Sebab pada saya, kalau kata macam belalai gajah ke, jenis macam halia hitam ke, jus durian Belanda ke, sebenarnya berapa banyak actually bahan yang didakwa ada dalam tu yang boleh merencatkan kanser ataupun memulihkan kencing manis ke. Berapa banyak actually bahan-bahan yang dikatakan kononnya berkesan tu ada dalam secawan jus Belanda yang you minum.
ada berada dalam satu kapsul yang you makan. Kena fikirlah. Okay? Yang penting sebenarnya sekarang ni, makan cukup je. Ikut je, orang kata paling tidak prinsip syukur-syukur separuh tu. Sebab saya tak nak disebabkan anda consume benda-benda macam ni, you terus neglect kan, you punya abaikan pengambilan makanan harian anda. Sebab bila you punya pengambilan makanan harian tu tidak cukup, okay, apa-apa pun tak boleh buat dah. Body dia tak akan berfungsi dengan baik. Okay, even kalau you ambil suplemen tu, belum tentu suplemen tu dia boleh consume 100% pun. Sebab badan you tak cukup energi, tak cukup protein untuk proses benda tu, untuk badan you berfungsi seperti orang sihat. Macam kereta lah, kalau you tak isi minyak, you letaklah, you basuh dia cantik-cantik, you letak pelincir cukup, you tayar, you pastikan ada bunga, okay? Tu semua kita anggaplah benda-benda tu semua macam kita makan suplemen, tapi you tak isi minyak, kereta boleh bergerak tak? Tak kan? Jadi, itulah lebih kurang macam itulah konsep dia. Okay? Pada saya, kalau you nak ambil food supplement macam ni, sebenarnya apabila anda tak mampu untuk ambil makanan secara cukup in terms of, macam mana, anda bukan tak boleh ambil secara cukup. Maksud saya macam just untuk top up je kalau you rasa selesa. Okay? Tapi dengan syarat makan tu mesti kena cukup. Ini sarapan tak makan, breakfast lunch tak makan, dinner tak makan, you just gantikan dengan kononnya food supplement tu sahaja. Mana nak cukup? Badan tu tak cukup nutrien yang nak orang kata ambil untuk pastikan badan tu berfungsi. Tidak, dia tak cukup. Tak boleh. Tak cukup just sekadar food supplement tu sahaja. And then please, bila you on rawatan, on cancer treatment, tolong jangan ambil food supplement unless being advised properly lah. Sebab food supplement ni ada banyak sebenarnya. Ada yang memang kita boleh bagi untuk top up kan, atau perbaiki untuk kata pastikan tubuh badan tu kuat. Okay? Tapi must be advised by health professional. Bukan simply ambil saja. Kalau you tanya dengan orang yang jual produk ni, confirm dia kata semua baik lah buat produk dia ni, sebab dia nak jual dia punya produk. Please, jangan simply ambil tanpa health professional advice. You boleh rujuk pada untuk pesakit kanser, kalau you nak bertanya berkenaan dengan alternative treatment ke, ataupun suplemen macam yang boleh diambil ke, contoh macam herbs kan, okay? Sebab ada certain herbs ni memang bagus untuk kalau kita ada simptom macam loya ke, muntah ke, cirit-wirit ke, yang kata dia boleh resolve ataupun boleh improvekan condition tu. Maknanya tak jadi teruk, loya tu makin okey, tak semakin teruk. Okay? You boleh sahaja refer diri you, minta you punya doktor yang merawat refer kepada unit TCM ataupun kita panggil traditional and complementary medicine. Sebab dia orang lebih pakar, lebih tahu pasal herbs ni. Okay? Untuk kurangkan you punya simptom akibat daripada treatment tu. Tapi don't treat food supplement as your sole meal ataupun as your meal replacement untuk menggantikan natural food yang you makan tu. Natural food di sini maksud saya adalah macam nasi, sayur, ikan, buah-buahan. Okay? Sumber yang semula jadi tu adalah yang terbaik. Apa yang Tuhan bagi tu sebenarnya dah terbaik dah untuk you all consume. Untuk you all ambil makan, untuk pastikan you punya pemakanan seharian tu mencukupi supaya badan you kuat untuk terima treatment kanser tu. Jadi sebelum you nak ambil apa-apa suplemen ke apa, please consult your health practitioner, macam doktor ke, dietitian ke, ataupun doktor daripada traditional and complementary medicine unit ke. Jangan simply ambil. Okay? Sebab produk ni saya tahu bukan murah, cost you some amount of money. Dan saya tak nak nanti you rasa kecewa kalau kata maybe produk tu tidak berkesan untuk diri you, tapi maybe berkesan pada orang lain. Okay? So tak semua manusia ataupun individu mempunyai kesan yang sama jika diambil satu-satu benda.
Okay, begitu juga medication pun sebenarnya kan. Medication antara satu individu dengan individu lain dalam bagi pesakit kanser pun different, dia tak sama, dosage pun berbeza, bila nak ambil pun berbeza, kena ambil berapa lama pun berbeza. Okay, jadi beware. Okay, saya rasa itu saja untuk konten kali ini. Kalau nak komen, nak tanya, tak kisahlah nak bertanya lah apa-apa saja, sila tulis di ruangan komen di bawah ini di channel YouTube saya ni. Saya akan cuba respon sebaik yang boleh, dan please jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like, tekan butang loceng dan subscribe, supaya anda boleh dapat kandungan terkini berkenaan dengan diet dan kanser bagi panduan anda dan juga rakan-rakan, terutama mereka yang ada penyakit kanser. Sekian, terima kasih.